Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isbi Adnan, guru takmir bagi daerah Kuala Kangsar. Pada slot kali ini saya akan menyampaikan satu tajuk di bawah subjek fiqh, itu tentang syarat sah sembahyang ataupun solat. Tahu bahawa sembahyang 5 waktu diwajibkan kepada orang mukmin, orang Muslim berdasarkan dalil yang cukup jelas. Namun kadang-kadang kita mengambil mudah tentang prasyarat yang perlu kita teliti supaya sembahyang kita tadi sah menurut syariat yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Di dalam hukum fiqh, dalam kitab-kitab fiqh, ulama membahagikan hukum kepada dua bahagian utama. Hukum syarak terbagi dua pembagian utama, iaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Ramai daripada kita mempelajari hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Namun tidak ramai di kalangan kita yang memperdalami ataupun mengetahui dan memahami hukum wadai yang disebut oleh ulama 5 juga, iaitu sebab, syarat, mani', sah dan batal. Jadi di sini saya sebut sentuh iaitu syarat. Ada juga ulama menyebutkan syarat sah bagi sesuatu ibadat yang merupakan kriteria yang menyebabkan sembahyang ataupun ibadat kita itu bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Syarat yang pertama. Jadi syarat merupakan perkara yang di luar ibadat ataupun kita panggil sendiri pera. Sembahyang kita tahu ada rukunnya, iaitu niat, takbir dan sebagainya. Syarat ialah sebelum kita melakukan satu ibadat. Maka sebab itu ulama fiqh menyebut di sana ada perbezaan antara batal dengan tidak sah. Ada perbezaan antara batal dengan tidak sah. Batal maknanya kita cukup kriteria untuk melakukan solat. Contohnya kita sudah berwuduk dan sebagainya, tetapi di tengah-tengah sembahyang kita terbatal wuduk, seperti terkeluar angin atau kencing dan sebagainya, maka batal wuduk kita, maka batal sembahyang kita. Adapun tidak sah menunjuk kepada amalan kita itu tidak memenuhi kriteria daripada awal lagi. Contohnya kita memang masuk atau melakukan ibadat solat tanpa berwuduk. Contohnya kita merasakan ataupun kita menyangka kita telah wuduk, kita pun dengan yakin masuk sembahyang. Tengah-tengah sembahyang baru kita sedar bahawa kita tidak berwuduk tadi. Kita bangun tidur contohnya, terus sembahyang. Kita lupa berwuduk, maka sembahyang kita tidak sah. Maksud tidak sah daripada awal lagi tidak cukup kriteria. Itulah perbezaan antara batal dengan tidak sah. Walaupun dari segi bahasa mungkin kita rasa sama, tapi dari segi pandangan fiqh berbeza. Jadi syarat sah sembahyang yang pertama disebut oleh ulama ialah suci daripada najis. Maknanya secara fizikalnya kita seorang yang nak mendirikan solat mestilah bersih dari segi syarak. Bersih pada pakaian, bersih pada tubuh badan, bersih pada tempat sembahyang, tempat solat. Maknanya kalau badan kita bernajis, contohnya kita tidak istinja dengan sempurna, ataupun ada najis yang menyentuh tubuh badan kita, maka sembahyang kita tidak sah. Ataupun terkena pada pakaian kita, kita kencing kena kain kita, kita kencing kena seluar kita, maka sembahyang kita tidak sah. Itu yang pertama. Maknanya suci di segi zahir, pakaian, tubuh badan dan tempat sembahyang daripada najis. Yang kedua,
suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau tadi kita kata secara fizikal, ini secara maknawi. Maknanya seorang Muslim yang hendak melakukan solat, dia perlu suci daripada hadas besar dan kecil. Kita faham hadas besar ialah benda yang kita setengah ulama dia panggil junub. Wa in kuntum junuban fattaharu dan sebagainya. Ada ulama mendetailkan lagi, iaitu hadas besar ni ada beberapa perkara yang menyebabkan kita hadas besar, antaranya berlaku persetubuhan lelaki perempuan, keluar mani, kalau perempuan datang haid dan nifas, melahirkan anak, itu antara benda-benda yang menyebabkan kita berhadas besar. Maka kita perlu mandi. Hadas kecil antaranya ialah buang air, menyentuh lelaki perempuan, tidur, sebagainya. Maka kita perlu berwudu. Itu kriteria ataupun syarat yang kedua, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya kalau di tengah-tengah sembahyang tadi berlaku hadas, maka sembahyang kita batal. Kalau daripada awal lagi kita masuk solat dengan keadaan berhadas, maka sembahyang kita tidak sah. Yang ketiga ialah menghadap kiblat. Kiblat kita ialah Kaabah Al-Musharrafah di dalam Masjidil Haram. Namun kita yang di luar tanah Arab, bahkan jauh sekali daripada bumi Arab, jauh daripada kota Mekah, maka ulama menyarankan kita menghadap ke bumi Mekah ataupun tanah Arab. Kalau kita di bumi Malaysia ini, lebih kurang 292 hingga 290 darjah arah kiblatnya, mengikut tempat. Maknanya kalau kita menghadap ke 200 darjah, maka tidak sah sembahyang kita. Kita menghadap ke 100 darjah, tidak sah sembahyang kita. Kita menghadap ke utara contohnya, menghadap ke selatan contohnya, menghadap ke timur, ke Jepun sudah, maka tidak sah sembahyang kita. Maka ulama mengatakan kita perlu ada ilmu tentang kiblat. Kalau kita ada alat macam kompas, maka selesai masalah. Hari ini kita ada handphone yang boleh menunjukkan arah kiblat. Kalau kita ada satu tempat yang tidak ada kompas, maka kita perlu berijtihad, maka cari ilmu, tahu arah utara, selatan, timur, barat, yang kita agak-agak lebih kurang 290 darjah, maka barulah sah sembahyang kita. Kalau kita menghadap ataupun kita hentam keromo saja tanpa ada ilmu menghadap ke mana-mana arah, maka tidak sah sembahyang kita, kata kita melakukan ibadat dengan jahil, tanpa dengan ilmu. Begitu juga kalau tengah-tengah sembahyang kita mengubah arah, kita memalingkan sebahagian besar badan kita, iaitu tak mahu dada, ke arah luar kiblat dengan sengaja, maka sembahyang kita batal. Dan jika kita sembahyang tidak menghadap kiblat daripada awal lagi, maka sembahyang kita tidak sah. Seterusnya ialah menutup aurat. Ini perkara asas dalam melakukan sembahyang. Berbezanya sembahyang dengan ibadat lain tidak perlu menutup aurat. Cuma afdal ataupun baik saja kita baca Quran dengan menutup aurat, beradab dengan Quran. Maka janganlah baca Quran dengan buka aurat, walaupun katakan tidak ada syarat baca Quran menutup aurat. Namun satu-satunya ibadat yang dianjur ataupun dimestikan kita menutup aurat ialah sembahyang. Kalau orang lelaki, secara mazhab Syafi'i kita antara pusat dan lutut, tapi janganlah kita pakai kain sekerat antara pusat dan lutut saja, pakailah pakaian yang sopan. Terutama kita pula berinteraksi dengan jemaah, sembahyang di masjid, surau, sebagainya. Pakaianlah kita dengan sopan, beradab, tambah-tambah kita tuan imam pula. Pakaian yang menunjukkan kita tu sesuai sebagai imam. Itu lebih baik. Jadi menutup aurat ialah syarat sah sembahyang. Maka kalau kita sembahyang dengan tidak menutup aurat,
menampakkan aurat seperti bawah pusat, dan di belakang kita nampak aurat kita di belakang, maka sembahyang kita tidak sah. Kalau daripada awal lagi, kalau tengah-tengah sembahyang kita terbuka aurat dan membiarkan dengan sengaja, maka sembahyang kita batal. Ini yang berlaku, yang kadang-kadang jemaah kita mengambil mudah masalah aurat ini dengan memakai seluar yang agak pendek cawatnya, dengan baju yang singkat, akhirnya masa rukuk dan masa sujud akhirnya nampak aurat dia di belakang. Yang nampak masa dia sujud, nampak aurat dia. Tidak ada khilaf ulama' situ ya. Kalau lutut tadi mungkin ada khilaf ulama' sebagainya aurat ataupun tidak. Tapi kalau dah sampai nampak dubur kita di belakang, lurah punggung kita di belakang, maka sembahyang kita batal. Tidak ada khilaf ulama' di situ. Tapi ini perkara ini diambil mudah oleh kawan-kawan kita, oleh jemaah kita, menunjukkan bahawa kita perlu lebih mendalami ilmu agama. Ambillah masa dengar tazkirah daripada guru-guru, selot-selot yang disampaikan oleh para agamawan, supaya sembahyang kita terjaga dan memenuhi tuntutan syarak. Kalau lain digariskan oleh ulama, selain daripada perkara tadi, antara yang paling utama ialah kita mengetahui segala syarat-syarat, kita memahami segala rukun-rukun, memperdalami tajwid, kita tahu cara baca Quran yang betul, macam mana surah Quran yang baca Fatihah dengan betul, kita faham yang mana rukun, yang mana tidak, angkat takbir, rukun ke tidak, niat, rukun ke tidak, rukuk, rukun ke tidak. Jangan kita masuk ibadat dengan jahil, melainkan orang yang baru masuk Islam. Sebab tu diberi nama mu'allaf. Mu'allaf maknanya baru masuk Islam. Maka ulama' menggariskan bahawa tempoh yang diberikan ialah setahun. Maka jika mereka beramal dengan kejahilan dan masa tempoh setahun itu, dimaafkan. Namun kita lahir sejak lahir sudah Islam. Nama IC kita Islam. Mak bapak kita Islam. Tok guru kita ramai di surau masjid. Sekarang ni dalam YouTube pun ada guru-guru agama mengajar. Buku-buku banyak. Tapi kita mengambil sikap mudah, tidak membaiki amalan kita, tata cara kita melakukan ibadat. Menunjukkan kita mengambil mudah tentang agama. Maka itu tidak dimaafkan. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa rukuk itu rukun, baca Fatihah itu rukun dalam solat. Jika itu pun kita tidak tahu, maka sembahyang kita tidak sah. Sekurang-kurangnya kita tahu membezakan yang mana wajib, yang mana sunat. Ya, jadi ulama mengatakan bahawa sekurang-kurangnya kita katakan semua dalam sembahyang itu wajib. Sebab jangan sampai kita menyalahanggapkan bahawa yang wajib itu sunat, maka sembahyang kita tidak sah. Walaupun kebetulan sembahyang kita sah, kebetulan tajwid kita betul, kebetulan rukuk kita betul, tapi sebab kita tak tahu, kita tak pasti sama ada rukuk itu rukun ataupun tidak, maka sembahyang kita tidak sah. Macam juga kiblat tadi, kita menghadap ke mana-mana arah tanpa ada ilmu, walaupun kebetulan kita menghadap ke arah kiblat, namun sembahyang kita tidak sah. Apa yang kita pelajari hari ini bahawa perlunya ilmu sebelum kita melakukan ibadat. Ya, janganlah beribadat tanpa ilmu, sebab kata Ibn Ruslan dalam matan sebabnya, wa kullu a'malin bighairi ilmin yu'malu, wa kullu amrin bighairi ilmin yu'malu, a'maluhu madudatun la tuqbal. Setiap amalan tanpa ilmu kita amalkan dia, maka amalan itu tertolak. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada kali ini boleh manfaat kepada audiens, insya-Allah. Aku qali wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.